Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi saya sambung lagi perbincangan kita untuk ulang kaji topik-topik bahagian A kertas 2 bagi mata pelajaran matematik moden. Okey. Jadi sebelum tu saya minta maaf dulu jika saya tergagap, tersalah sebut. Okey, sebab saya bukannya profesional dalam membuat rakaman video. Jadi saya harap awak maafkan saya. Okay, jadi saya harap awak boleh ambil apa konten matematik yang saya sampaikan dengan baik supaya awak boleh buat ulang kaji dengan baik dan seterusnya menjawab soalan SPM bagi mata pelajaran matematik dengan baik. Okay. Jadi kita tengok kepada soalan 6. Okay. Dalam modul yang awak dah dapat, jadi soalan 6 ini adalah berkaitan dengan persamaan garis lurus. Okay. Jadi untuk persamaan garis lurus, awak mesti merujuk kepada Okey, dalam persamaan garis lurus ada beberapa benda yang perlu awak ingat. Yang pertama adalah awak mesti berpegang kepada persamaan asas iaitu Y sama dengan MX tambah C. M ini adalah nilai kecerunan. Okey, C ini adalah pintasan Y. Jadi dalam kecerunan awak ada dua formula. Dalam buku soalan awak nanti akan ada senarai rumus. Okey. Dalam senarai rumus tu ada formula kecerunan. Jadi formula kecerunan yang awak boleh guna adalah M sama dengan Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Okey, ini apabila awak diberi dua koordinat. Okey, yang ni boleh guna pakai apabila diberi dua koordinat. Okey, contoh katakan dia bagi sini dia bagi, titik sini pun dia bagi. Katakan A dia bagi 1, 3, kemudian B dia bagi 4, 7. Okey? Jadi maksudnya yang ni awak boleh guna formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, yang kedua yang boleh awak guna adalah kecerunan adalah sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Yang ni hanya boleh digunakan apabila diberi pintasan X dan pintasan Y. Maksudnya gambar rajah yang dia bagi macam ni. Maksudnya dia bagi nilai sini. Katakan sini 3, sini 4. Jadi baru awak boleh guna pintasan Y, negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Okay. Jadi ada dua benda untuk cari kecerunan tapi itu adalah bergantung kepada situasi yang dia bagi. Okay. Yang seterusnya adalah perkataan yang biasa dia gunakan dalam soalan ini adalah dua garis selari. Okey, dua garis selari. Dua garis selari. Katakan soalan dia kata PQ selari dengan AB. Maksudnya bila perkataan selari, kecerunan dia mesti sama. Jadi kalau dia bagi dua selari, maksudnya kecerunan garisan PQ mesti sama dengan kecerunan AB. Itu maksud dia yang perlu awak pegang. Maksudnya kalau selari ingat dia mempunyai kecerunan yang sama. Okey. Kemudian yang jarang-jarang dia guna adalah jarak, tapi kadang-kadang memang keluar soalan dalam topik ini dia bagi jarak. Jadi awak kena tahu juga formula jarak iaitu jarak adalah bersamaan dengan punca kuasa 2
Jadi awak ada X2 tolak dengan X1 kuasa 2 tambah dengan Y2 tolak dengan Y1 kuasa 2. Jadi ini adalah formula yang ada dalam buku soalan. Okey. Jadi tak ada masalah awak tak hafal formula jarak pun tak ada masalah sebab dalam buku soalan awak ada rumus ini. Jadi kita tengok kepada soalannya. Okey. Kita tengok pada Q6.1. Okey. Raja 5 menunjukkan garis lurus JK dan OL dilukis pada suatu satah kartes. Okey, jika JK adalah selari dengan OL. Tengok soalan dia dah guna perkataan selari. Jadi ingat bila selari maksudnya kecerunan dia mesti sama. Jadi bila awak dapat soalan dia dah kata selari, tolong tanda. Okey, dia kata JK selari dengan OL. Maksudnya selari ini adalah kecerunan JK bersamaan dengan kecerunan OL. Itu awak pegang. Okey, sebab dia dah guna perkataan selari. Okey, yang pertama dia kata cari persamaan garis lurus JK. Jadi dia nak JK. Okey, jadi kalau awak tengok, kalau nak cari JK, awak mesti tahu koordinat dekat J. Mesti ada nilai X dan nilai Y baru awak boleh cari nilai kecerunan bagi JK. Tapi masalah sekarang, dalam kes sekarang ni koordinat bagi J tak diberi, maka awak tak boleh nak guna formula Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1 untuk cari kecerunan. Kalau nak guna negatif pintasan Y per dengan pintasan X pun tak boleh sebab tak ada nilai pintasan X dan nilai pintasan Y. Jadi apa yang awak boleh guna, awak tengok apa garis selari. Okey. Jadi kecerunan OL kita boleh cari sebab O itu adalah origin iaitu kosong, kosong. Maksudnya awak ada dua titik untuk cari kecerunan. Jadi yang pertama kita cari kecerunan. Jadi awak ada MJK adalah bersamaan dengan MOL. Jadi kita cari kecerunan OL, kita ada formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak dengan X1. Jadi saya anggap ini sebagai kosong-kosong ni X1 Y1, ini X2 Y2. Jadi saya akan dapat 6 tolak kosong per dengan 3 tolak kosong. So dapat 6 per 3, so dapat 2. Okey. Jadi sebagaimana yang saya kata, kita mesti berpegang pada Y sama dengan MX tambah C apabila kita bercerita berkaitan dengan garis lurus. Okey. Jadi saya guna Y sama dengan MX tambah C. M itu adalah kecerunan. Kecerunan saya dah ada 2. Jadi Y sama dengan 2X tambah C. Okey. Persamaan yang kita nak cari adalah garis lurus JK. Maksudnya yang ni. Bila nak guna ni, mesti guna titik yang berada pada garisan JK. Jadi dalam gambar raja tu bagi garisan JK, koordinat yang kita ada hanyalah titik K. Jadi kita guna titik K. Titik K itu adalah negatif 1, 9. Jadi kita masukkan nilai Y9 sama dengan 2. X adalah negatif 1 tambah C. So 9 sama dengan negatif 2 tambah C. Jadi 9 tambah 2 sama dengan C. C sama dengan 11. Oleh sebab itu, jadi Y sama dengan 2X tambah 11. Okay. Dah dapat satu jawapan. Okay. B. Pintasan X bagi garis lurus JK. Awak ingat bila pintasan X, maksudnya dia berada pada paksi X. Bila berada pada paksi X, semua nilai Y mesti sama dengan kosong. Okay. Jadi B. Okay. Ingat pada paksi X, Y mesti sama dengan kosong. Jadi awak gantikan
Daripada persamaan garisan JK, awak ada Y sama dengan 2X tambah 11. Awak gantikan Y kosong. Di kosong sama dengan 2X tambah 11. Jadi pindahkan 11. Jadi negatif 11 sama dengan 2X. Jadi X sama dengan negatif 11 bagi 2 dapat. Itu je lah. Kalau nak guna perpuluhan pun boleh. 11 bagi 2 dapat 5.5. Negatif 5.5. Okey. Oleh sebab itu, pintasan X adalah bersamaan dengan negatif 5.5. Okey. Jadi saya harap awak boleh memahami ya. Okay, ini adalah tajuk persamaan garis lurus. Okey. Kita tengok kepada soalan yang kedua. Okey. Jadi soalan yang kedua, darjah 7 menunjukkan satu rhombus. Okey, sorry. Soalan kedua ni saya skip sebab soalan ni tak cukup maklumat. Awak tak boleh cari untuk soalan bahagian 2. Jadi saya batalkan soalan ni. Okey. Kita teruskan kepada soalan 3. Okey. Mungkin soalan tu sebab saya ambil daripada internet soalan percubaan negeri-negeri yang ada dekat Malaysia ni. Tapi mungkin soalan tu ada pembetulan tapi dekat yang dia bagi pada dia post dekat internet itu dia tak nyatakan pembetulan. Jadi saya tak tahu sebab kalau guna MX boleh jawab tapi kalau matematik moden tak boleh nak jawab. Jadi saya skip supaya awak tak pening. Okey. Jadi kita tengok pada soalan 6.3. Okey, di dalam rajah 2 O ialah titik asalan. Titik R berada pada paksi X. Okey, RT adalah selari dengan paksi X. RT selari dengan paksi X maksudnya ni dia adalah mendatar. Okey, yang seterusnya garis lurus QR selari dengan garis lurus PTS. QR adalah selari dengan PTS. Okey, terus tanda. Okey, kemudian dia kata persamaan garis lurus QR. Yang ni dia dah bagi 2X 2X tambah 4Y adalah bersamaan dengan 20. Okey, yang pertama dia minta cari persamaan garis lurus RT. Okey. Awak tengok RT, awak ingat tak yang sebelum ni, yang soalan 1 yang saya terangkan berkaitan dengan kawasan berlorek melibatkan ketaksamaan linear tu. Okey. Jadi kalau dia mendata macam ni, maksudnya form graf ini nama dia Y sama dengan. Okey, katakan sini 7 jadi Y sama dengan 7. Jadi maksudnya aku kena tahu sini berapa. Dalam kes sekarang aku kena cari sini sebab nak cari persamaan garis lurus RT. Sebab dia kata RT adalah selari dengan paksi X. Maksudnya dia adalah mendatar. Okey, jadi bagaimana awak nak cari? Okey, awak tengok dia dah bagi persamaan garis lurus QR. Jadi awak kena guna QR itu untuk cari nilai R. Okey, awak tahu koordinat R adalah, awak baca dulu dia adalah 0Y. Okey, jadi kita guna yang tu. Jadi soalan A, awak ada 2X tambah dengan 4Y sama dengan 20. Jadi saya guna koordinat R dulu, 0Y. Kita nak cari Y. Jadi 2 darab dengan 0 tambah 4Y sama dengan 20. Jadi dapat 4Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 bagi 4 dapat 5. Maksudnya dekat sini adalah 5. Okey. Jadi kalau situ 5, persamaan garis lurus dia apa? Oleh sebab itu Y sama dengan 5. Untuk soalan A. Okey, yang kedua. B. Dia kata persamaan garis lurus PS dan nyatakan pintasan Y. PS. Okey. Awak tengok PS. Titik T dia tak bagi. Titik P pun dia tak bagi koordinat dia. Titik S saja yang dia bagi. Jadi agak-agak boleh tak cari kecerunan.
Jadi kalau ikutkan tak boleh sebab awak perlukan dua koordinat yang diberi nilai. Okey. Jadi apa yang awak boleh guna adalah persamaan garis selari. Okey, bila selari awak ingat dia mempunyai kecerunan yang sama. Jadi awak tengok pada persamaan QR awak diberi 2x tambah dengan 4y sama dengan 20. Yang tu mesti ubah kepada y sama dengan mx tambah c. Okey, jadi B saya ada 2x tambah dengan 4y sama dengan 20. Ini persamaan garis lurus QR. Okey. Jadi saya ubah kepada y sama dengan mx tambah c. Jadi x kena pindah ke kanan. Jadi saya ada 4y sama dengan positif 2x ke kanan dapat negatif 2x tambah dengan 20. Okey, yang seterusnya kita alihkan 4. Jadi y sama dengan negatif 2/4x tambah 20/4. Jadi saya akan dapat y sama dengan negatif 1/2x tambah dengan 5. Okey. Jadi sekarang maksudnya kecerunan QR adalah sama dengan negatif 1/2. Kenapa? Okey, sebab ini adalah merujuk kepada y sama dengan mx tambah c. Ini x, ini c, ini m. Jadi kecerunan QR adalah sama dengan negatif 1/2. Okey? Kita tak nak cari kecerunan, kita cari persamaan garis lurus PS. Jadi awak dah tahu bahawasanya PS dengan QR adalah selari, maka kecerunan dia mempunyai nilai yang sama. Oleh sebab itu kecerunan PS adalah bersamaan dengan kecerunan QR. Jadi kecerunan PS juga adalah negatif setengah. Okey. Jadi daripada situ awak ada y, persamaan awak y sama dengan negatif 1, kita mulakan dengan y sama dengan mx tambah c. Jadi y sama dengan kecerunan awak negatif setengah x tambah c. Jadi kita nak cari persamaan garis lurus PS, jadi kita kena guna koordinat s. Iaitu s yang kita ada adalah 8, 3. Jadi awak gantikan nilai. Y dia adalah 3 sama dengan negatif 1/2 X8 tambah dengan C. Jadi saya akan dapat 3 sama dengan dikecilkan. So dapat negatif 4 tambah C. Maka negatif 4 pindah jadi 3 tambah 4 sama dengan C. C sama dengan 7. Jadi persamaan saya Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 7. So dah menjawab satu. Dia ada kata lagi, nyatakan pintasan Y. Okey. Jadi pintasan Y, terus dapatkan C ni adalah pintasan Y. So pintasan Y adalah bersamaan dengan 7. Okey. Jadi saya harap awak boleh cubalah memahami apa yang saya sampaikan. Okey. Dah 2 soalan. Okay, kita tengok kepada soalan yang ketiga iaitu Q6.4. Okay. Kita tengok soalan ini dalam raja 7 garis lurus QP adalah selari dengan TS. QP selari dengan TS. Okey, kemudian diberi T 53, koordinat T yang dibagi adalah 53 dan persamaan garis lurus QP ialah 2y sama dengan negatif 4x tambah 5. QP yang ni dia bagi dah 2y sama dengan negatif 4x tambah dengan 5. Okey, cari persamaan garis lurus QT. Okey, jadi yang ni sama macam soalan sebelum ni. Okey,
Jadi awak tengok garisan QT. Okey. QT tu dia tak nyatakan selari ke tak dengan paksi kan. Okey. Jadi yang ni adalah mendata. Jadi bila mendata maksudnya aku kena tahu nilai sini berapa. Jadi daripada koordinat QT ni aku dah tahu sini adalah 3. Jadi persamaan dia adalah yang A adalah Y sama dengan 3. Okey, itu adalah direct. Okey, B. Persamaan garis lurus TS. Okey. Jadi TS kalau awak tengok awak hanya ada koordinat T. Koordinat S tak ada. Jadi awak tak boleh nak guna Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi daripada gambar rajah tu kita nampak bahawasanya QP tu adalah selari dengan TS. Jadi maksudnya kecerunan TS adalah bersamaan dengan kecerunan QP. Jadi maksudnya awak kena dapatkan kecerunan daripada garisan QP. Jadi garisan QP tu dia dah bagi persamaan garis lurus. Jadi kita guna. Okey, jadi B, saya ada 2Y sama dengan negatif 4X tambah 5. Jadi kita nak ubah kepada Y sama dengan MX tambah C. Y tu mesti single. Okey, jadi alihkan 2Y sama dengan negatif 4 bahagi 2X tambah dengan 5 per 2. Jadi kecilkan Y sama dengan negatif 2X tambah 5 per 2. Okey. Jadi daripada sini kita dah tahu kecerunan QP adalah bersamaan dengan negatif 2. Okey, jadi kecerunan QP adalah selari dengan kecerunan TS sebab dia adalah selari. Oleh sebab itu kita tahu bahawasanya kecerunan TS adalah sama dengan kecerunan QP. T ini adalah sama dengan negatif 2. Jadi kita ada persamaan Y sama dengan MX tambah C. Nilai kecerunan dah ada iaitu negatif 2. Jadi Y sama dengan negatif 2X tambah C. Jadi sekarang kita kena cari C iaitu nilai pintasan Y. Okey, menggunakan titik yang berada pada garisan TS. Jadi dalam garisan TS kita hanya ada titik T. Jadi kita mesti guna titik T tersebut. Jadi koordinat T saya ada 5, 3. Jadi saya gantikan Y3 sama dengan negatif 2 darab dengan 5 tambah C adalah tambah C kita nak cari. Maaf ha. Okey, jadi 3 sama dengan negatif 2 darab 5 dapat negatif 10 tambah C. Jadi alihkan. So 3 tambah 10 sama dengan C. Jadi C sama dengan 13. Oleh sebab itu, persamaan kita dah jadi Y sama dengan negatif 2X tambah 13. Okay. C. Dia kata pintasan X bagi garis lurus TS. Pintasan X. Awak ingat kalau pintasan X pintasan X, Y mesti sama dengan kosong. Okay, jadi gantikan Y kosong. Jadi kita ada Y sama dengan negatif 2X tambah dengan 13. Okay, dekat Y tu ganti kosong. Kosong sama dengan negatif 2X tambah 13. So, negatif 2X saya pindah ke kiri. Saya akan dapat 2X sama dengan 13. Jadi X sama dengan 13 per 2. Oleh sebab itu, pintasan X adalah sama dengan 13 per 2. Okay. Jadi, kita teruskan kepada soalan yang keempat iaitu Q6.5. Okay, kita tengok pada
Q6.5. Okay, Raja 5 menunjukkan dua garis lurus yang selari yang menghubungkan rumah AD ke taman permainan dan menghubungkan stesen bas ke sekolah yang dilukis pada suatu satang kartes. Okey, garis lurus yang menghubungkan rumah AD dan stesen bas adalah selari dengan paksi X. Okey. Jadi soalan yang pertama dia kata cari persamaan garis lurus yang menghubungkan rumah AD ke taman permainan. Rumah AD ke taman permainan. So maksudnya yang ni. Persamaan yang ni. Okey. Jadi kalau tengok dekat situ, nak cari persamaan jadi boleh guna direct tak cari kecerunan. Jadi kalau tengok awak nilai balik tengok dia bagi negatif 45 K kosong, maksudnya ada pun boleh ubah lagi, jadi tak boleh nak guna untuk cari kecerunan. Jadi awak tengok pada gambar Raja ada anak panah, ni anak panah, ni anak panah, maksudnya dua garisan ini adalah selari. Bila selari maka awak boleh gunakan kecerunan yang sama. Okey. Jadi saya guna persamaan 2y sama dengan negatif 4x tambah dengan 16. Saya ubah kepada y sama dengan mx tambah c. Jadi saya alihkan 2. Jadi y sama dengan negatif 4/2x tambah dengan 16/2. Jadi y sama dengan negatif 2x tambah 8. Okey, daripada situ saya dah tahu kecerunan adalah sama dengan negatif 2. Kecerunan yang ni adalah sama dengan negatif 2. Jadi kecerunan yang ni pun mesti sama dengan negatif 2. Okay, kenapa dia sama? Sebab dia adalah dua garis yang selari. Okey. Jadi sekarang persamaan saya dah jadi y sama dengan negatif. Kita mulakan dengan y sama dengan mx tambah c. Y sama dengan m adalah negatif 2x tambah dengan c. Jadi kita kena cari nilai c. Jadi macam mana nak cari nilai c? Mesti gunakan salah satu titik yang berada pada garisan yang kita nak cari. Okey, jadi titik yang ada adalah negatif 4, 5. Jadi saya guna negatif 4, 5. Maka nilai y adalah 5. Negatif 2 darab negatif 4 tambah C. Jadi 5 sama dengan 8 tambah C. Jadi 5 tolak 8 sama dengan C. Jadi C adalah sama dengan negatif 3. Oleh sebab itu, dia dah jadi Y sama dengan negatif 2X tolak 3. Jadi, saya dah menjawab soalan A. Okey, B dia minta cari nilai K. Awak tengok nilai K ni adalah titik dekat sini. Titik dekat sini adalah berada pada garisan yang kita cari tadi. Jadi awak boleh guna persamaan garisan tersebut untuk cari nilai K. Okey, untuk B, okey, saya ada persamaan Y sama dengan negatif 2X tolak 3. K saya, untuk cari K saya guna koordinat ni adalah K kosong. Jadi nilai X K, nilai Y adalah kosong. Jadi gantikan dalam persamaan yang kita cari tadi. Jadi kosong sama dengan negatif 2 darab dengan K tolak 3. Jadi kosong sama dengan negatif 2K tolak 3. Jadi pindahkan. Jadi 2K sama dengan negatif 3. 2K sama dengan negatif 3/2. Jadi dah menjawab soalan B. Kita teruskan lagi kepada soalan 6. Okey. Okey, kita tengok pada Q6.6. Okey. Raja 6 menunjukkan garis lurus AB, AC dan CD. Okey, pada suatu satang Cartesian. Okey, garis lurus AC adalah selari dengan
paksi Y dan AB adalah selari dengan CD. AB selari dengan CD. Okey, A. Nyatakan persamaan garis lurus AC. AC adalah selari dengan paksi Y, maksudnya dia adalah tegak. Bila tegak, maksudnya graf dia X sama dengan. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, sini nilai dia adalah negatif 4 berdasarkan koordinat. Okey. Jadi ini adalah negatif 4, maka jawapan untuk A adalah X sama dengan negatif 4. Okey. Yang seterusnya B. Okey, cari persamaan garis lurus AB. Tengok AB awak hanya ada satu koordinat saja. Okey, jadi awak tak boleh guna formula kecerunan untuk cari. Jadi awak ada diberi maklumat lain iaitu dua garis selari. Maksudnya AB selari dengan CD. Maksudnya kecerunan AB adalah sama dengan kecerunan CD. Jadi saya nak guna persamaan garis lurus CD. Okay, untuk B saya guna persamaan garis lurus CD iaitu 1/3Y sama dengan X tambah 2. Okay, jadi yang ni kita kena ubah kepada Y sama dengan MX tambah C. Jadi saya alihkan 3, Y sama dengan 3 darab dengan X tambah 2. Jadi Y sama dengan kembangkan. Jadi 3X tambah 6. Jadi daripada sini saya dah tahu kecerunan untuk CD adalah sama dengan 3. Okay. Dan CD adalah selari dengan AB, maka kecerunan AB sama dengan kecerunan CD sebab dia adalah dua garis yang selari. Maka kecerunan AB juga adalah 3. Jadi saya ada Y sama dengan MX tambah C. Nilai M saya sekarang adalah 3. Jadi Y sama dengan 3X tambah C. Okay. Jadi kita nak cari garisan AB. Jadi maksudnya kita kena guna sama ada titik A ataupun titik B sahaja. Jadi dalam kes sekarang yang diberi adalah titik A. Jadi kita mesti guna titik A tersebut. Jadi saya ada saya ada titik A iaitu negatif 4, 8. Jadi nilai Y adalah 8 sama dengan 3. Nilai X adalah negatif 4 tambah dengan C. Okay. Jadi selesaikan, jadi 8 sama dengan negatif 12 tambah C. Jadi 8 tambah 12 sama dengan C. C sama dengan 20. Oleh sebab itu, saya ada persamaan Y sama dengan 3X tambah dengan 20. Okey, yang seterusnya, cari pintasan X bagi garis lurus AB. Okey. Yang kita cari tadi adalah persamaan garis lurus AB. Jadi guna persamaan tersebut dengan menggantikan nilai Y sama dengan 0. Sebab pada pintasan X maksudnya Y mesti 0. Jadi gantikan 0. Jadi saya ada Y sama dengan 3X tambah 20. Dekat Y ni ganti 0. 3X tambah 20. Jadi saya pindahkan 20 dapat negatif 20 sama dengan 3X. Jadi X sama dengan negatif 20 bahagi 3. Jadi pintasan X saya adalah negatif 20/3. Okay. Saya teruskan lagi dengan Q6.7. Okey, dalam rajah di bawah O ialah titik asalan. Garis lurus PQ selari dengan garis lurus PQ selari dengan garis lurus RS. Okey, tolong tambah soalan ni terpadam. Okey. Garis lurus RS dan PR selari dengan QS
dan paksi X diberi persamaan garis lurus RS ialah Y sama dengan 2X tolak 3. Ini 2X tolak 3. Okey, yang pertama nyatakan persamaan bagi garis lurus PR. Okey, PR adalah selari dengan QS dan selari juga dengan paksi X. Jadi apa yang perlu awak buat, awak mesti tahu dulu titik sini berapa. Macam mana nak cari awak ada persamaan garisan PS. Jadi terus guna. Jadi koordinat R tu kita tahu adalah 0Y. Jadi gantikan A1. Jadi saya ada Y sama dengan 2X tolak 3. Jadi guna koordinat 0Y. Jadi Y sama dengan 2 darab 0 tolak 3. Jadi Y sama dengan negatif 3. Jadi dekat sini adalah negatif 3. Bila situ negatif 3, jadi persamaan dia dah jadi Y sama dengan negatif 3. Okey. Yang kedua, cari kecerunan bagi garis lurus PQ. Okey. Dia tak bagi apa-apa pun dalam PQ tu. Jadi apa yang perlu awak buat, awak mesti guna kecerunan yang selari. Okey, kecerunan dua garis selari. Jadi A2 okey, saya guna persamaan garis lurus RS. Okay, dulu sebab RS tu adalah selari dengan PQ. Kita nak cari kecerunan PQ. Jadi saya guna persamaan garis lurus RS. Jadi saya ada Y sama dengan 2X tolak 3. Yang ni tak perlu ubah sebab dia dah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi daripada situ saya tahu kecerunan RS adalah bersamaan dengan 2. Okey, disebabkan RS selari dengan PQ, maka kecerunan PQ adalah sama dengan kecerunan RS iaitu 2. Okey, B. Cari persamaan garis lurus PQ dan cari pintasan X bagi PQ. Okey. Jadi awak boleh tahu koordinat Q kan. Koordinat Q adalah X dia 0 sebab dia ada pada paksi Y. Kemudian nilai Y dia adalah 5. Kenapa? Sebab dia sama dengan yang ni. Okey, nilai Y untuk titik S. Okey, sebab QS adalah selari dengan paksi X. Okey, jadi B saya ada Y sama dengan MX tambah C. Jadi kecerunan kita sekarang adalah 2. Jadi Y sama dengan 2X tambah C. Jadi kita guna koordinat Q 0, 5. So nilai Y 5 sama dengan 2 darab 0 tambah C. Jadi C sama dengan 5. Jadi oleh sebab itu Y sama dengan 2X tambah 5. Okey, yang seterusnya cari pintasan X bagi PQ. Pintasan X. Bila pintasan X, maksudnya Y mesti sama dengan 0. Pintasan X bila Y sama dengan 0. Jadi gantikan Y tu 0. 0 sama dengan 2X tambah 5. Jadi negatif 5 sama dengan 2X. Jadi X sama dengan negatif 5 per 2. Okay. So pintasan X adalah sama dengan negatif 5 per 2. Okay. Kita pergi kepada 6.8. Okay. Dalam raja sebelah O ialah asalan. Garis lurus JK selari dengan garis lurus RS. JK selari dengan RS. Terus tanda. Okey. Diberi persamaan garis lurus KR. So dia dah bagi KR adalah formula
persamaan garis lurus dia adalah y sama dengan 2x tambah 2. Okey, kemudian dia kata titik R terletak pada paksi y. Okey, A. Pintasan y bagi garis lurus QR. Jadi maksudnya dia suruh cari nilai sini berapa ni, pintasan y. Jadi awak tahu koordinat R tu adalah 0y. Jadi kita guna persamaan garis lurus RK untuk cari nilai y. Jadi A, awak ada y sama dengan 2x tambah 2. Jadi saya guna koordinat R iaitu 0y untuk cari nilai y. Jadi y mesti y. 2x sekarang dah 0 tambah 2. Okey. Jadi y sama dengan 2. Tak kira tak apa sebab dia dah bagi y sama dengan 2x tambah 2. Jadi pintasan y dia adalah 2. Direct. Okey, tak apalah. Okey. Oleh sebab itu, pintasan y adalah 2. Okey, B. Persamaan garis lurus JK. Tengok soalan. Perasan tak soalan, bila dia bagi persamaan garis lari, dia tak akan bagi kecerunan awak boleh guna formula. Jadi, awak kena guna persamaan yang satu lagi. Okey. B. Dia nak garis lurus JK. Awak tengok JK adalah selari dengan RS. Jadi, awak tahu bahawasanya kecerunan JK adalah bersamaan dengan kecerunan RS. Okey, RS awak boleh cari sebab koordinat R awak dah tahu iaitu 0, 2. Okey. Sebab ni nilai Y 2. Jadi awak dah boleh cari kecerunan RS. Boleh guna Y2 tolak Y1 per X2 tolak dengan X1. Okey. Jadi katakan ini sebagai X1, Y1, X2, Y2. Jadi gantikan dalam formula. Jadi 0 tolak dengan 2 per dengan 4 tolak 0. Jadi akan dapat negatif 2 per 4. So dapat negatif 1 per 2. Jadi persamaan saya dah jadi Y sama dengan negatif. Kita guna Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah dengan C. Jadi kita nak cari tu, jadi kita boleh guna koordinat J iaitu negatif 2, 8. Jadi J negatif 2, 8. Jadi gantikan nilai X dan Y untuk cari nilai C. Jadi Y adalah 8 sama dengan negatif 1 per 2. X adalah negatif 2 tambah C. Jadi saya akan dapat 8 sama dengan 1 tambah C. Jadi 8 tolak 1 sama dengan C. Jadi C sama dengan 7. Okey. Dia nak apa tadi? Persamaan garis lurus JK. Oleh sebab itu Y sama dengan negatif 1 per 2 X tambah 7. Okey, C pintasan X bagi garis lurus JK. Kalau pintasan X maksudnya Y mesti kosong. Okey. Jadi, bila Y sama dengan kosong, jadi awak ada persamaan Y sama dengan negatif 1 per 2 X tambah 7. Jadi gantikan kosong sama dengan negatif 1 per 2 X tambah 7. Jadi saya akan dapat negatif 1 per 2 X tu pindah ke kiri. Jadi akan dapat 1 per 2 X sama dengan 7. Jadi X sama dengan 7 darab 2 dapat 14. Jadi pintasan Y dia adalah, pintasan X dia adalah 14. Okay. Jadi setakat ni saya harap awak semua boleh ikut dengan baik. Okay. Jadi kita tengok pada soalan 6.9.
Okey, tengok pada soalan, dia kata rajah 7 menunjukkan garis lurus AB, BC dan CD dilukis pada suatu sata kartes. Garis BC adalah selari dengan paksi Y, AB selari dengan CD. AB selari dengan CD. Okey, persamaan garis lurus CD diberi adalah Y sama dengan negatif 1/2X tambah 1. Okey, jadi soalan yang pertama dia minta cari pintasan X bagi garis lurus CD. Okey. Jadi pintasan X bagi garis lurus CD, CD dia dah bagi persamaan. Jadi boleh terus direct. Okey, jadi A dia nak pintasan X. Jadi bila pintasan X pintasan X bila Y sama dengan kosong. Jadi awak gantikan nilai Y sama dengan kosong dalam persamaan CD. Jadi awak ada persamaan Y sama dengan negatif 1/2X tolak 1. Jadi Y kosong. Kosong sama dengan negatif 1/2X tolak 1. Negatif setengah pindah ke kiri jadi positif. Jadi 1/2X sama dengan negatif 1. Jadi X sama dengan negatif 1 darab 2 dapat negatif 2. Jadi pintasan X dia adalah negatif 2. Okay, B. Persamaan garis lurus AB. Awak tengok AB tak boleh nak cari sebab tak ada koordinat B. Okay, jadi kita boleh guna kecerunan yang sama sebab garis AB adalah selari dengan CD. Jadi awak tengok persamaan yang CD, awak ada Y sama dengan negatif 1/2X tolak 1. Okay. Jadi kecerunan dia adalah kecerunan CD adalah bersama dengan negatif setengah. Disebabkan oleh AB selari dengan CD, maka kecerunan dia adalah sama. Jadi kecerunan AB mesti sama dengan kecerunan CD iaitu negatif 1/2. Jadi kita ada formula Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y sama dengan kecerunan adalah negatif 1/2X tambah C. Okey, sekarang kita kena cari nilai C. Jadi kita kena guna titik A. Jadi guna titik A iaitu 61. Jadi gantikan X sama dengan 6, Y sama dengan 1 dalam formula. Jadi 1 sama dengan negatif 1/2 X sekarang 6 tambah dengan C. Jadi 1 sama dengan kecilkan so dapat negatif 3 tambah C. Jadi pindahkan negatif 3. Jadi 1 tambah 3 sama dengan C. C sama dengan 4. Oleh sebab itu persamaan kita jadi Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 4. Okey, C. Nyatakan persamaan garis lurus BC. Okey. Jadi persamaan garis lurus BC, BC itu selari dengan paksi Y. Jadi maksudnya aku kena tahu sini berapa ni. Okey. Jadi untuk C, okey. Jadi saya guna persamaan ni sebab saya nak cari kat sini C. Jadi dekat C ni koordinat dia adalah X kosong sebab dia berada pada paksi X. Jadi nilai Y tu mesti kosong. Jadi terus ganti, saya ada Y sama dengan negatif 1/2 X tolak 1. Jadi saya guna X kosong, jadi gantikan Y kosong negatif 1/2 X tolak 1. Jadi pindahkan 1/2 X sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 1 darab 2 dapat negatif 2. Tadi kita cari tadi apa? Pintasan X. Oh, tak payah cari je patutnya. Okay. Jadi
Yang ni adalah bersamaan dengan X sama dengan negatif 2. Okay, sebab dia tegak jadi X sama dengan negatif. Okay, soalan 10. 6.10. Okay, dalam rajah 5, O ialah asalan. Garis lurus KL adalah selari dengan garis lurus PQ. KL selari dengan PQ. Okey, garis lurus QL adalah selari dengan paksi Y. Okey, cari persamaan garis lurus QL. Kalau selari, maksudnya yang ni selari dengan paksi Y, maksudnya yang ni adalah satu garis tegak. Maksudnya kena cari nilai sini berapa. Jadi daripada koordinat terus dapat sini adalah 4. Okey, jadi persamaan A adalah X sama dengan 4. Okey, yang B, persamaan garis lurus PQ. Okey. Jadi nak cari persamaan garis lurus tu kena dapatkan kecerunan dulu. Kecerunan tak boleh dapat direct sebab koordinat P tu dia tak bagi yang lengkap. Dia bagi negatif 2M. Maksudnya ada pemboleh ubah, tak boleh guna. Jadi kita kena guna garis selari. Ingat bila garis selari, kecerunan dia adalah sama. Jadi untuk B, saya guna persamaan garis lurus KL, iaitu saya ada 2Y sama dengan negatif 3X tambah 36. Kita mesti ubah persamaan ini kepada Y sama dengan MX tambah C. Jadi 2 ni kena alih jadi Y sama dengan negatif 3/2X tambah dengan 36/2. Jadi saya dapat Y sama dengan negatif 3/2X tambah dengan 13 pula, 18. Okey. Jadi daripada situ saya dah tahu kecerunan KL adalah bersamaan dengan negatif 3/2. Okey. Sebab persamaan ni adalah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey. Ni. Y sama dengan MX tambah C. Jadi ini adalah nilai M. Okay. Jadi dia nak persamaan garis lurus. Jadi saya ada Y sama dengan MX. Itu kecerunan KL. Kita nak cari PQ. Tapi kita tahu dia adalah selari kan. Jadi kecerunan PQ adalah sama dengan kecerunan KL. So ini akan dapat negatif 3/2. Jadi saya ada Y sama dengan negatif, Y sama dengan MX tambah C. Nilai M saya adalah negatif 3/2X tambah C. Okay, kita nak cari PQ, persamaan garis PQ. Jadi kita kena guna titik yang berada pada garisan tersebut. Jadi saya guna titik Q. Kenapa saya tak ambil P? Sebab P tu ada nilai M. Jadi tak boleh guna. Kita kena ada betul-betul nilai koordinat. Jadi 4, 2. Jadi Y sama dengan 2 sama dengan negatif 3/2 X4 tambah C. Selesaikan jadi 2 sama dengan negatif 6 tambah C. Jadi negatif 6 pindah 2 tambah 6 sama dengan C. C sama dengan 8. Oleh sebab itu Y sama dengan negatif 3/2 X tambah 8. Okay. C. Disuruh cari nilai M. Nilai M tak ada masalah sebab awak dah ada persamaan garis lurus tersebut. Okay. Jadi awak ada persamaan Y sama dengan negatif 3/2X tambah 8. Koordinat P kita ada negatif 2M. Jadi awak gantikan nilai lah. Y tu M. Negatif 3/2. X tu negatif 2. Okay.
tambah 8. Jadi M sama dengan, so kecilkan, so dapat positif 3 tambah 8, so M sama dengan 11. Okey, kita teruskan kepada soalan terakhir, iaitu Q6.11. Ada lagi. Okey, Raja 7 menunjukkan dua garis lurus selari AB dan CDE. Okey, cari persamaan garis lurus CE. Okey. Menunjukkan dua garis selari AB dan CDE. AB selari dengan CDE. Okey, terus tanda. Okey, cari persamaan garis lurus CE. Jadi CE tak boleh nak cari sebab nak cari kecerunan tak ada titik yang, dua titik yang diberi nilai. Okey, hanya ada titik D sahaja. Untuk garisan AB, awak ada dua titik. Okey, yang pertama adalah titik B, satu lagi titik yang kat 2 ni, iaitu koordinat dia adalah 0, 2. Okey. Jadi awak boleh cari kecerunan. Jadi kecerunan CE adalah bersamaan dengan kecerunan AB. Okey, jadi guna formula Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Jadi saya anggap, okey, ini sebagai X1 Y1, ini X2 Y2. Okey, jadi adalah sama dengan 1 tolak dengan 2 per dengan 3 tolak 0. So, saya akan dapat negatif 1/3. Jadi, saya ada Y sama dengan MX tambah C. Jadi, Y sama dengan negatif 1/3 X tambah C. Jadi, saya nak cari garis lurus CE. Jadi, kena guna titik yang berada pada garisan CE. Jadi, titik yang ada adalah titik D. Kita guna titik D iaitu 6/4 untuk cari nilai C. So 4 sama dengan negatif 1/3. Okey, X6 tambah C. So akan dapat 4 sama dengan negatif 2 tambah C. Jadi 4 tambah 2 sama dengan C. C sama dengan 6. Okey, jadi persamaan kita dah dapat Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 6. Okey, B, cari pintasan X bagi garis lurus CE. Ingat pintasan X bila Y sama dengan 0. Jadi gantikan. Jadi awak ada Y adalah sama dengan negatif 1/3 X tambah 6. Jadi Y sekarang 0. Negatif 1/3 X tambah 6. Jadi 1/3 X sama dengan 6. X sama dengan 6 darab 3. So dapat 18. Okay. Jadi pintasan X sama dengan 18. Okay. Jadi saya harap awak boleh memahami apa yang saya sampaikan. Awak cuba jawab sendiri. Okay. Walaupun saya dah bagi penerangan, tapi usaha awak untuk memahami tu adalah lebih penting daripada siapkan sesuatu soalan dengan meniru jawapan yang saya tulis. Okey, jadi awak mesti cuba jawab, kemudian awak compare jawapan awak dengan jawapan saya. Jika tak faham, awak tengok sekali lagi video ini.
okey, sampai awak boleh jawab dengan baik. Okey, jadi saya ucapkan semoga anda berjaya dalam SPM. Okey. Sekian, terima kasih.